Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi untuk topik kali ni, bab 5, tingkatan 5. Bab 5, tingkatan 5. Okey, untuk topik kita hari ni adalah lukisan perpaipan. Okey, lukisan perpaipan ni pun biasanya keluar bahagian B lah. Okey, kita teruskan. Kita nak ambil hari ni teori sahaja dulu. Okey, teori lukisan perpaipan. Okey, besar sikit. Okey, teori lukisan perpaipan. Kita nak tengok pengenalan lukisan perpaipan. Kemudian kita nak aplikasikan. Ada dua lah. So, untuk ini, untuk kali ni, sesi ni, kita nak ambil pengenalan ni, teori. Okey, kita tengok teori ya. Sistem perpaipan domestik yang digunakan seharian jika diteliti merupakan satu sistem rangkaian yang rumit. Jika diteliti. Ini kerana kedudukan paip tersebut tersembunyi. Okey, di dalam dinding ataupun lantai konkrit. Apa yang jelas kelihatan hanyalah sebahagian sistem tersebut. Aksesori seperti injak, pili dan alat lengkapan. Ni sistem perpaipan. Kalau kita tengok kat rumah memang tak nampak kan. Paip ni duduk dalam dinding, bawah lantai. Okey, di Malaysia bekalan air adalah berasal dari empangan. Bekalan air kepada pengguna adalah melalui satu sistem rangkaian saluran paip yang membawa air dari loji pembersihan. Lukisan perpaipan ialah lukisan, ni penting lah. Lukisan perpaipan ialah lukisan yang memberi gambaran dan kedudukan mengenai alat pemasangan, lekapan dan arah aliran air dalam sesuatu bangunan. Jadi yang ini penting ni penting. Jadi ini penting. Okey. Okey, dalam topik ni lukisan perpaipan yang dilukis mengikut lukisan ortografik, lukisan isometrik yang menunjukkan sistem bekalan domestik bagi rumah kediaman setingkat yang mengalirkan air panas dan air sejuk. Okay, jadi kalau dalam bab yang kita nak belajar ni, kita akan belajar mengenai lukisan air panas dan juga air sejuk. Okey. Reti pula saya pakai yang ni. Saya tukar je. Tak pandai pakai ni ya. Open with image. Ini senang. Ni apa? Okey, perpaipan sambung balik Kita nak tengok. Okey, kita nak tengok. Okey, kita nak tengok sistem bekalan perpaipan domestik. Okey, sistem bekalan perpaipan domestik ni dia. Sistem perpaipan melibatkan sistem bekalan air dari tangki takungan, tangki atau rumah kediaman. Lukisan ni semasa jadi kalau kita tengok ni, kalau dekat rumah yang paip warna biru ni adalah paip air sejuk lah, air biasa kita lah. Ni meter air. Okey, meter air. Ni paip utama daripada tepi jalan sana, meter air. Ada kunci air. Dia turun, pergi naik ke tangki. Satu lagi pergi terus ke sinki. Jadi itu namanya sistem aliran terus. Okey, kalau yang hijau pula sistem tidak terus, iaitu air tangki dia turun pergi ke tak mandi, pergi ke shower, pergi ke sinki dalam bilik air.
pergi ke sinki dekat ruangan lain-lain. Jadi yang berwarna hijau ni adalah sistem tidak terus. Ada beza sistem terus adalah sistem yang datangnya air itu daripada meter. Yang tak terus adalah datang dari tangki air. Okey, jadi yang warna oranye ni, ini adalah nama dia paip limpah. Jika berlaku kerosakan pada pelampung pada tangki ni, jadi air akan melimpah keluar daripada rumah. Yang berikutnya adalah kalau kita nak cuci tangki, kita buka je stopcock kat sini. Air daripada tangki tu yang kotor semua tu, yang kita nak cuci, dia akan terus keluar daripada rumah. Okey, jadi itu adalah sistem lah. Okay, sistem terus dan tidak terus. Jadi ada dua lah sistem bekalan air dekat dalam rumah kita. Okey, kita tengok definisi dulu Okey, sistem terus dalam bekalan air disalurkan secara terus dari paip perkhidmatan ke lekapan sanitari tanpa melalui tangki simpanan air. Okey, sistem tak terus, air dari tangki simpanan disalurkan ke lekapan sanitari melalui paip agihan. Jadi kita ada dua perkataan kat sini, paip agihan dan juga paip perkhidmatan. Paip perkhidmatan ni adalah paip yang berada di luar yang terus daripada meter air. Tekanan dia tu sama tekanan dekat luar. Kalau yang paip tidak terus ni, tekanan dia adalah bergantung kepada ketinggian kita punya tangki air dan juga besar mana air paip air tu, saiz paip air yang keluar. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni dia ada warna kan. Kalau dalam buku teks muka surat 163 ni, dia ada warna. Warna biru adalah sistem terus, warna hijau adalah tak terus yang kita dah belajar tadi. Okey, dia ada satu lagi air, warna oranye ni paip limpah, dah belajar tadi. Okey, ada lagi satu warna merah putus-putus ni, putus pendek-pendek panjang ni, itu adalah air panas. Okey, jadi kita tengok sistem air panas. Okey, sistem air panas ni kat dalam rumah biasanya kalau kita tengok daripada gambaran lukisan ortografik ni, okey, air panas akan ambil dari tangki air. Okey, sumber dia air dari tangki air, dia akan pergi ke water heater. Ni water heater ni. Ni water heater, simbol water heater. Okey, simbol water heater dia masuk dalam water heater. Mestilah duduk tengah-tengah kan. Bukan atas ceiling. Okey, pada water heater ni dia turun. Dia pergilah ke mana pun nak pergi. Ke shower, biasanya ke shower dan juga sinki dalam bilik air kita lah. Biasanya yang itu. Okey, tapi kalau rumah sekarang ni, water heater dia terus pergi ke shower je. Dia tak ada dah pergi ke sinki ni. Kecuali kalau kat hotel lah. Okey, jadi kita tengok simbol ni. Simbol ni dia digambarkan dengan hanya menggunakan satu garisan lurus saja. Ni paip perkhidmatan yang dekat luar, dekat tepi jalan rumah kita. Ni maknanya rendah. Rendah maknanya sama kan, sama arah dalam tanah ni, dalam tanah. Okey, dia naik sikit. Kalau awak tengok dekat luar tu dia naik sikit. Jadi dia buat simbol naik ke atas L. Jadi yang ini ni ada satu tanda palang ni. Palang ni maknanya penyambungan paip. Kita kena bayangkan paip ni disambung melalui paip PVC. Okey, ni penyambungan paip. Ni L. L tu naik ke atas. Kemudian naik sikit, lepas tu L. L tu mendatar. Lepas tu ni simbol kunci air. Kena tengok betul-betul kunci air macam mana ni kunci air. Okey, kunci air. Tengok sekejap. Ni kunci air, simbol kunci air. Okey, simbol kunci air. Kalau tengok sini ada satu penyambung kan. Lepas tu ni. Lepas tu jumpa pula dengan meter air. Ni meter air. Okey, simbol dia petak macam ni, hitam putih. Okey, meter air. Dia turun pergi. Turun dalam tanah, pergi balik. Ni dekat depan rumah kita. Biasanya setiap rumah, ada juga rumah yang tak ada Biasanya setiap rumah dia ada satu paip ni. Paip untuk cuci kereta ni. Biasa kita guna untuk cuci kereta, untuk siram pokok. Ni kalau kat rumah taman, ni untuk cuci kereta mudah lah. Okey. Memang biasanya akan ada lah satu dekat luar rumah kan. Okey, kemudian baru dia pecahkan. Dalam tanah tu dia pecahkan. Okey, satu pergi terus masuk sampai ke dapur rumah. Jumpa dekat sinki. Okey.
Satu lagi naik terus pergi naik tangki. Jadi ini adalah yang warna biru ni adalah sistem terus. Jadi kita kena tengok ni ni. Ni T, sambungan T. Dia ada palang ni, pangkah ni bukan pangkah apa? Slash ni. Ni L, naik atas. Sampai dekat sinki dia ada satu stop cock, kunci air. Supaya kalau rosak dia pilih kat sini, kita kunci air kat sini, kita boleh tukar. Sama juga untuk nak naik ke tangki. Okey, nak naik tangki nampak ni ada satu kunci air. Okey, ada satu kunci air kat atas ni. Dia punya rule dia, peraturan dia, kunci air ni tak semesti awal tak belah atas ni. Okey, kalau kita tengok sini, biasanya kunci air akan duduk di bawah sini, tepi dinding kan. Kunci air dia akan duduk tepi dinding. Okey. Selesai yang tu Jadi untuk meter air, dia akan pergi dua tempat je. Sinki dengan tangki air. Okey, kemudian kita tengok daripada tangki air ni, kita akan keluarkan dia. Okey, kita akan keluarkan dia daripada tangki air, dia pergi turun. Ni lalu atas siling Gambaran ni melalui atas siling. Lalu atas siling dia turun pergi ke bilik air. Kalau ada 10 bilik air daripada tangki ni 10 lah dia pergi. Okey. Tapi syarat dia daripada tangki ni turun ni mesti ada satu kunci air. Jadi ni semua kena ada kunci air. Kita tengok ni, tengok satu persatu ni Nak pergi ke shower kena ada satu kunci air. Nak pergi ke sinki kena ada satu kunci air. Nak pergi ke toilet tu kena ada satu kunci air. Yang ini kita kena ada imajinasi. Supaya apa yang kita lukis, tukang paip boleh faham. Kalau kita tertinggal kunci air ni, tukang paip akan ingat, oh tak ada kunci air. Jadi dia tak akan buat lah. Okay, next kita tengok ni. Daripada sini, dia turun pergi. Turun pergi ke water heater. Jadi ni simbol water heater, dia turun. Ni. Sama juga, water heater mesti ada satu kunci air juga. Okay, kunci air. Dia pergi, masuk, gabung kat sini. Okay, ni kita panggil lukisan isometrik lah untuk yang ni. Untuk perpaipan. Saya kecil balik. Oh, kecil sangat. Okey, jenis lukisan perpaipan. Okey, jenis lukisan perpaipan ada dua, iaitu ortografik perpaipan dan juga isometrik perpaipan. Jadi yang kita tengok ni tadi, ini adalah lukisan isometrik perpaipan. Sebab dia ada 3D, dia nampak macam 3D kan. Ni dia. Okey, ortografik perpaipan, yang ni kita nak kena translate ataupun kita nak ubah. Daripada ISO, kita nak ubah kepada orto. Ni orto dia. Okey, lukisan ortografik. Lukisan ortografik perpaipan dilukis dalam bentuk pelan lantai. Semua unit lekapan, laluan paip, arah aliran air, sambungan siku dan liku. Tu namanya sambungan siku dan liku. Yang ni tadi Ni siku dan liku. Semua unit laluan paip, siku liku, kunci paip dan juga sambungan T ditunjukkan dalam simbol piawaian. Laluan paip dilukis dengan garisan tunggal tanpa pendimensian. Tak ada dimensi dah. Rajah 5.1.3 menunjukkan lukisan ortografik. Okey. Paip yang membawa air sejuk dilukis dengan garisan terus. Manakala paip yang membawa air panas dilukis dengan menggunakan garisan phantom. So, apa beza dia garisan phantom dengan garisan biasa? Ni dia. Garisan phantom adalah garisan untuk paip air panas. Walaupun laluan paip air dilukis di luar dinding bangunan, namun semasa kerja pemasangan dan pembinaan bangunan, laluan paip boleh dipasang di luar atau di dalam bangunan yang dibina mengikut kesesuaian. Jadi yang ini kita kena reka. Kena ada imajinasi. Yang penting maklumat yang kita sampaikan dalam gambar tu sampai orang mudah baca, mudah faham. Yang nak buat nanti adalah tukang paip. Jadi tukang paip akan tafsir dan dia buat sama ada dia nak letak luar bangunan atau belah dalam bangunan ataupun dalam dinding. Ada cara dia, terpulang pada dia. Okey, jadi ni tafsiran ni tafsiran dia. Ni paip perkhidmatan, lalu bawah tanah. Okey, ni ada L,
Dia naik atas, lepas tu mendatar, jumpa kunci air, jumpa meter air, jumpa kunci air. Dia turun balik ke bawah tanah. Ada L L menuju ke bawah tanah. Kemudian lalu daripada bawah tanah naik balik ke atas. Okey, naik balik ke atas. Ni simbol pilih air. Okey, simbol pilih air. Kemudian terus dia sampai sini jumpa T. Okey, T ni barulah dia pergi. Satu ke sinki, satu ke tangki air. Dia jadi tengok sini. Ni dia T, dia pergi ke tepi dinding. Dia naik atas sampai ke ceiling. Jumpa kunci air. Okey, jumpa kunci air. Kenapa dia letak kunci air kat sini? Tak kat sini, tepi dinding. Supaya mudah, senang. Tetapi nanti juru paip, tukang paip dia akan letak sebelah luar ni lah. Supaya mudah nak tutup air. Kalau letak belah atas ni, kalau apa-apa berlaku payah kan naik dekat tangki kan. Okey. Jadi dan berikutnya seperti berikut lah. Daripada sini turun pula air pergi ke tangki. Pergi ke sinki. Okey, ini lukisan perpaipan isometrik. Lukisan isometrik menunjukkan kedudukan relatif lekapan dan alat pemasangan yang ringkas dan mudah difahami. Ini contoh. Okey, kedudukan relatif. Ni pandangan atas. Kalau paip dia macam ni, pandangan atas dia macam ni. Okey, pandangan hadapan dia macam ni. Okey, ni simbol piawaian dia. Ni. Ni simbol piawaian. Okey, ini pandangan atas. Ini pandangan hadapan. Ini pandangan atas. Ini pandangan hadapan. Jadi kalau kita tengok sini, pipe ni. Okey, pipe ni. Sekejap dia pergi T ni, T. Okey. T ni. Okey, T ni dia pergi sini, pergi sana. Jadi dia buat satu garisan lurus, dia ada bulatan. Makna bulatan ni ada palang kat tengah ni kan. Maknanya pipe tu pergi ke belakang sebab dia tengok pada hadapan. Kalau yang ni, pipe ni datang ke depan. Nampak ni depan. Lubang pipe kita nampak. Okey, ni pula kalau pandangan daripada atas. Pandangan atas pelan nampak ni. Yang ini maknanya pipe naik ke atas. Yang ini pipe turun ke bawah. Ni ada cara nak tengok dia. Okey, cara nak tengok ni ada Okey, ni adalah simbol dia. Sinki, simbol dia macam ni. Tangki simpanan air macam ni. Kunci pipe dia macam ni. Ada beza Meter air dia, ni kotak ni bahagi dua. Hitam kat bawah. Ada anak panah, macam ni. Tap ni pilih air. Pilih air dia mesti ada hitam kat sini. Macam ni. Ni pemanas air. Bulat ni ada bulat kecil lagi. Walaupun dekat rumah kita pemanas air dia petak. Tapi dia macam ni. Ni tap mandi. Ni takungan pancuran. Tak semua rumah ada. Ni dekat lantai kan. Dekat lantai air bila basah. Kat sini air akan turun macam ni. Tak semua rumah ada Tak hotel dia biasa ada ni. Ni pancuran mandian. Ni tandas duduk. Ni besen cuci. Besen cuci ni sinki lah. Ni tanda cangkung. Ni simbol aliran air sejuk. Aliran air panas. Garisan phantom. Okey, last. Untuk teori, kita akan tengok undang-undang kecil perpaipan. Okey. Pemasangan sistem perpaipan di rumah perlu mematuhi undang-undang kecil perpaipan yang telah disediakan oleh Jabatan Bekalan Air. Undang-undang itu merangkumi yang pertama. Tak bagi sinki dapur, perlulah mendapatkan bekalan air terus. Jadi, dekat sinki dapur, kena air direct dari meter. Itu undang-undang ni. Mesti ada. Kalau kita nak buat tambahan supaya risau kalau air tak ada, boleh buat tambahan. Tapi mesti ada. Setiap rumah kediaman mestilah mempunyai meter air. Sekarang ni, kalau tak ada meter air, maknanya curi air lah. Pengguna bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan paip air dari paip pencawang hingga ke poin keluar termasuk meter air. Okay, setiap poin keluar mestilah dipasang dengan kunci paip. Betul lah kan? Setiap rumah
yang menggunakan lebih daripada 2 buah tap mestilah menggunakan tangki simpanan. Okey. Yang ini ramai kadang keliru. 2 tap ni maknanya ada 2 pilih air. Kalau ada 2 pilih air, mesti ada satu tangki simpanan. Paip bagi saluran air panas adalah dipasang terus dari tangki simpanan. Tak boleh ambil daripada air direct. Tangki simpanan air mestilah mempunyai paip limpah. Kalau tak ada paip limpah nanti habis siling rumah kita. Okey, jadi itu teori dia saja. Okey, teori. Saya harap awak dapat buat latihan jawab soalan dalam buku kerja dulu. Okey, itu saja untuk kali ini, untuk teori. Apa-apa kita jumpa untuk aplikasi. Okey, aplikasi ni pun sekejap lagi kita buat. Okey, nanti kita akan ulang balik dengan detail sikit apabila kita buat kerja khusus. Okey, itu saja. Terima kasih.